Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia hari ini. Menghidupkan pagi anda pada hari Jumaat 15 April 13 Ramadan dan 13 hari kita berpuasa, Cik Fariha kita. Masa minggu pertama, salah pagi baru hari pertama dah rasa macam panjang lagi kan. Betul. Masa hari kedua, ketiga pun rasa macam panjang lagi. Sekarang dah tiba-tiba dah 13 Ramadan. Begitu pantas masa berlalu. Dan diharapkan semua kita ni dapat menjalani ibadah puasa. Ada berbaki lagi beberapa belas hari dengan keadaan yang baik, dengan keadaan kesihatan yang baik dan berbelanja dengan baik. Itu dia pesanan daripada Cikgu Fariha buat anda semua di pagi hari. Hari ini dia macam garang-garang gitu. Saya nak bergurau dengan dia pun saya takut sikit. Jangan marah. Tapi perkongsian kita pada pagi ini antaranya adalah perniagaan para selebriti dan juga artis yang berniaga sewaktu Ramadan Mubarak ini. Bukan saja di bazar ya, pelbagai jenis perniagaannya yang kita akan paparkan daripada artis-artis tempatan. Yang famous pun datang turun padang untuk abang macam jual kat karnival lah, bang. Itulah dia. Mari begitu kan. Ini ada satu sisi lain lah. Sisi lain walaupun dia sebagai artis membina nama dalam industri seni, tetapi ada seni lain sebenarnya juga. Tepat kan di samping itu. Jadi bulan Ramadan ni kan bulannya penuh keberkahan kan, bulan rezeki juga yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Jadi kita nak bawakan sebab kat depan ni tengok ni Nas. Ni dia. Bukan kami buat ya. Itulah dia. Saya nak dekat sebab dia di balik kita tak nampak sikit kan. Dia nampak saja. Dari sini nampak macam dulang kan. Nampak je macam dulang. Tapi bila kita angkat, tengok tu. Begitu cantik artwork. Siapakah gerangan artis yang menghasilkan dulang yang begitu cantik ini? Siap dengan ada set coaster-coasternya lagi atau alas gelas ya. Kita tak nak bertanda lah basah-basah atas meja kan. Siapakah gerangannya? Kita akan berkongsi selepas ini insya-Allah. Baik. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dulu ini berkenaan dengan majlis iftar lah. Bersama dengan Hot FM dan juga Molek FM dah. Dari timur ni. Moh kita saksikan acara Ramadan dan berbuka puasa ini. Bertempat di sebuah vila di Kampung Sungai Penchala, Petaling Jaya, Selangor, majlis berbuka puasa anjuran bersama dua stesen radio popular di Malaysia, Hot FM dan Molek FM, menyatukan ramai barisan penyampai radio juga artis-artis terkenal tanah air. Sepanjang Ramadan, pelbagai program disediakan seperti Hot FM Rakyat Rangers, Booster Ramadan bersama Ustaz Rozi Rejab, Jom Balik Kampung, Projek Baju Raya, Pantun Molek dan Rumah Terbuka Raya Molek. Lebih istimewa, kedua-dua stesen radio ini turut bekerjasama menghasilkan lagu raya bersama para penyampai dan rakan artis seperti Marsha Milan, Imran Akil, Hazama dan Rosalinda. Lagu raya baharu berjudul Hangat Beraya, Moleklah Beraya serta Raya-Raya akan mula ke udara pada 17 April 2022 di semua rangkaian platform digital. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Audio MPA, Nazri Noran, inisiatif menghasilkan lagu raya ini dilakukan untuk meraihkan pendengar setia radio Hot FM dan Molek FM selain mewarnai industri seni dengan seleksi lagu yang mengikut arus musik semasa. Objektif kami ialah untuk memperkenalkan ahli baru daripada Hot FM dan juga Molek FM dan juga untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang bersama dengan kerjasama dengan Alternate Records dan juga Nova Music, sebab kita telah meraihkan ataupun membuat satu karya lagu Hari Raya itu sendiri. Dan insya-Allah dalam masa 6 bulan akan datang, kami ada activation ataupun konsert road tour yang kami mahu lakukan kembali. Dan harap industri kembali bersemarak baliklah. Dan supaya kita dapat bersatu balik dan juga menaikkan kembali industri tanah air. Farah Fauzana dan Mek Zura antara penyampai radio popular yang tidak ketinggalan dalam pembikinan lagu raya ini. Alhamdulillah. So basically memang excited pun. I rasa because this is the first kita punya berjumpa dan berkumpul untuk dua radio station. So I'm excited lah untuk event macam ni. Selain pada kita bagi hiburan lagu-lagu Pantai Timur mengikut cita rasa orang sana, lepas tu kita juga orang kata ambil tahu berkenaan dengan isu-isu semasa di Pantai Timur. Maknanya lebih nak dekat dengan orang Pantai Timur lah senang cerita. Hai, saya Imran Akil. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Moga Ramadan kali ini lebih bermakna berbanding dengan Ramadan yang lepas. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada saya Fizi.
dan Mall FM Gu Pantai Timur. Antara sebahagian daripada aktiviti mengimarahkan Ramadan daripada keluarga Hot FM dan juga Molek FM. Itu dia. Jadi dalam kita bersama-sama merapatkan saf antara kita staff ya di Media Prima, tapi jangan lupa dengan satu rapulan istimewa iaitu tinjauan saluran daripada pasukan MHI yang melawat kembali keadaan mangsa Majir di sewaktu Disember 2021 di kawasan Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Agak-agaknya macam mana keadaan mereka? Betul, bagaimana kan kita tahu ujian itu sangat besar buat mereka, bagaimana mereka perlu bangkit tu, nak bangkit tu kan senang kan, sebab beberapa kali juga banjir, lepas tu surut, betul banjir, jatuh tersungkur sekali lagi. Jadi kita nak tengok bagaimana perubahan dan pembaharuan kehidupan mereka apabila telah diuji dengan banjir besar pada 2021 pada bulan Disember yang lalu. Kita saksikan kecekalan mereka. Tarikh 18 Disember 2021 pasti terpahat utuh dan diibaratkan mimpi ngeri bagi seluruh penduduk kampung di Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Kejadian banjir besar yang melanda perkampungan tersebut bagaikan sebuah tsunami kecil, memusnahkan banyak harta benda serta meranapkan beberapa buah kediaman di sekitarnya. Kru Malaysia hari ini berkesempatan melawat semula keadaan terkini kawasan berkenaan. Kejadian banjir besar yang berlaku di sini menyebabkan kawasan ini ibarat padang jarak padang terkukur, di mana kawasan di belakang ini terdapatnya timbunan pokok yang tumbang dan terdapat juga rumah-rumah yang musnah serta banyak kenderaan-kenderaan yang tersadai di sini. Namun kini jika kita dapat lihat, kawasan belakang ini sudah pun dibersihkan dan dibaik pulih supaya penduduk di sini dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Mendekati cerita salah seorang penduduk di kampung Sungai Lui ini, hati turut sama meruntun kesedihan. Nurul Atira Syaharudin, 24 tahun, antara mangsa banjir yang terperangkap di dalam rumah bersama 6 ahli keluarga serta ibunya yang lumpuh separuh badan. Dalam pukul 11, dia dah naik sampai atas. Tentu memang dah tak tahu nak buat apa. Nak keluar pun tak boleh. Minta tolong orang pun orang tak dapat nak tolong. Kita macam dah buntu. Puaslah kita orang azan apa semua dah buntu sebab memang air makin tinggi, hujan makin lebat, tak berhenti. Malam tu memang dalam pukul 8.30 memang elektrik dah tak ada. Sebab okeylah pakcik pun pecahkan siling. Kebetulan pula peti ais yang daripada bawah tu naik atas rumah. So abang pun duduk atas tu, makcik dengan pakcik cuba naikkan mak dekat abang. Abang capaikan mak untuk kita orang kat belah atas. Nak dekat 1 jam macam tu kita tunggu orang. Rupanya orang memang standby, orang memang cari bot untuk kita orang, sampan untuk kita orang. Kejadian malam itu bukan sahaja meninggalkan kesan trauma yang dahsyat buat dirinya dan keluarga, malah turut memusnahkan hampir keseluruhan harta benda di dalam rumah. Memang banyak pinggan mangkuk, apa semua, memang almari kayu ada 3, semua habis. Tak ada nak buat apa. Memang bawah ni habis, TV hancur, almari habis, pinggan kaca apa semua tak boleh pakai, peti ais tak boleh pakai, mesin basuh tak boleh pakai, semua tak boleh pakai. Bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga. Belum reda dengan kesan banjir yang berlaku, Atirah sekali lagi diuji dengan pemergian ibu tercinta pada 29 Mac lalu akibat penyakit barah otak. Kehilangan insan tersayang yang menjadi tempat dia mengadu 4 hari sebelum Ramadan benar-benar mengubah kehidupannya. Mapis? Makan dari kudang, kau baru nak rasa macam
lain lah sebab tahun lepas dia lagi boleh berpuasa dengan mak. Apa-apa pagi bangun mak sediakan untuk sahur. Sekarang rasa macam sunyi. Rumah ni dah tak ada penyeri hidup. Sekarang pun bangun pagi rasa diri kosong tau. Selalunya kan bangun pagi mak ada. Sebab saya dah dengan mak. Jadi ni kalau bangun pagi kan saya jadi macam termenung. Jadi macam lost. Macam tak tahu nak buat apa dalam hidup sebab dia dah tak ada. Memang sunyi macam setiap kali nak berbuka ke apa kan. Terasa macam diri dia ada je dalam rumah ni. Kini, dia bersama 4 lagi adik-beradiknya terpaksa akur menjalani ibadah puasa dan bakal beraya tanpa kedua-dua orang tua di sisi. Kadang tu macam berbuka kan. Berbuka macam pandang adik-beradik. Macam tak sangka kita dah jadi nak yatim piatu dalam rumah ni. Dulu abah tak ada, sekarang mak pula tak ada. Macam itulah. Sesiapa je yang peluk saya, cakap sabar. Saya cakap, saya dah hilang orang yang boleh doa untuk saya, untuk adik-beradik. Terus sekarang saya terfikir macam, ada je mak kat atas katil ni. Macam nak tidur ke apa kan. Selalu cakap seseorang, sampai orang ingat saya gila tau. Saya cakap, mak, macam besok nak keluar kan. Saya cakap, mak, besok kan nak keluar ni, nak pergi buat gigi. Cakap macam tu dengan mak. Tapi saya tak gila, saya rasa mak saya memang ada kat sini. Saya tak pernah rasa mak saya keluar daripada rumah ni. Kehidupan harus diteruskan. Atirah reda dengan segala ujian dan mula bangkit mengejar kembali cita-citanya yang sebelum ini terhenti. Tapi nak tak nak, saya kena teruskan hidup. Saya kena buat benda yang mak saya suka. Nak banggakan mak. Sebab mak nak sangat Tira jadi cikgu. So Tira dah dapat CJ cikgu. Cuma itu hari dah dapat dah interview untuk jadi cikgu. Cuma tak ada kesempatan untuk Nira sebab jaga dia. Betul tak? Macam orang kata yang dah pergi tu tetap pergi. Yang hidup ni teruskan hidup macam tu. Semoga jiwa kecilnya terus kuat dan mereka sekeluarga terus cekal meniti hari-hari yang bakal mendatang. Bulan Ramadan, bulan penuh rezeki dan menjadi waktu sesuai untuk menambah sumber pendapatan. Salah satunya dengan berniaga. Bukan hanya golongan peniaga, malah selebriti juga tidak melepaskan peluang dengan menjalankan perniagaan secara dalam talian dan berniaga di Bazar Ramadan. Antaranya, penyanyi dan pelakon Ika Nabila yang menjalankan perniagaan kuih tepung pelita secara dalam talian. Ika yang memulakan perniagaan sejak tahun 2020 melahirkan rasa syukur kerana hasil air tangannya itu sering mendapat sokongan daripada rakan artis dan para peminat. Selain itu, Alif Sata juga tidak ketinggalan menjalankan perniagaan sate di Bazar Ramadan Taman Tun Dr. Ismail. Menerusi titipan di laman sosial Alif, perniagaannya itu mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Alif Sata. Oh, kencang bisnesnya kencang. Kepada anda yang baru saja bersama kita, itulah paparan kita artis dan selebriti yang berniaga di Ramadan Mubarak ini. Dan kita bawakan antara mereka yang mereka yang melakukan perniagaan lah sampingan apatah lagi dalam Ramadan ni. Kita nak tahu juga sisi lain mereka ni bagaimana kan. Jadi kita nak bersama dengan Farah Ahmad. Assalamualaikum. Jelita. Kita sohor pemenang anugerah. Tahniah di atas kemenangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan kita ada Asmida. Juga ayahandanya. Kita panggil Encik Ahmad Abu ataupun
Oi, mak lah bu. Siapa tak kenal mak lah bu. Wang semaju. Betul kena mempromosikan nama saya. Promosi sebab siapa tak kenal dah berniaga lama dah tak salah saya lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun. 30 tahun ada. Jadi maknanya Asmida bersama-sama dengan Gerai jual dengan bapa sejak umur berapa? Sejak daripada kecil. Daripada saya umur lebih kurang 3-4 tahun tu ayah dah start berniaga bazar Ramadan dah. Wah, jadi memang membesar dengan berniaga Yes, macam gini ni sebab roti canai dengan murtabak lah ni. Itu dia air tangan daripada ayah sendiri tengok anaknya jadi alhamdulillah. Betul. Saja bakat yang ada untuk mengembangkan bakat kita untuk generasi akan datang. Okey, kita bicara macam Cik Ahmad dan juga Asmida, murtabak, roti canai, Farah pula di sisi lain ni seni yang datang dari jiwa. Tu kemudiannya dititipkan di atas inilah hasil kerja seni ini sendiri kan. Okey, kita nak tanya mula-mula dulu Encik Ahmad pengalaman yang dah banyak dah sekarang ni dan kita pernah lalui 2 tahun yang sunyi, sepi kan dalam perniagaan. Bagaimana untuk tahun ni respon orang ramai buka je peniaga? Keadaannya. Yalah 2 tahun yang lepas kita agak kurang. Ada tahun 2020 langsung kita tak ada kan. Dan tahun lepas pun kita hanya sekadar diberi kebenaran dekat 2 hari yang ke-20 puasa. Kemudian sebab tu kita dah PKPD kan. Dan insya-Allah alhamdulillah untuk tahun ini pada awalnya sehingga ke semalam sambutan tu amat menggalakkan. Kerana ramai pelanggan-pelanggan saya yang selama ni dia rasa dah lama tak rasa. Masa saya nak tanya dia lebih daripada yang biasa. Sebab kita nampak kat Bazar Ramadan ni macam ada masuk kampung semua. Betul nampak serbu dia macam mana keadaan? Keadaan tu memang macam tu. Mereka dah lama tak bersama merasa masakan murtabak saya. Jadi dia orang tu sanggup berbaris, ambil masa lama sikit walau dalam keadaan hari itu dalam keadaan hujan dan sebagainya. Kadang kita pun sebagai pembekal agak tersentuh dengan sambutan yang dibagi menggalakkan oleh para pelanggan terutamanya penduduk-penduduk di sekitar Wangsa Maju. Saya amat berterima kasih kepada mereka yang memberi support tentang perniagaan roti canai murtabak saya untuk tahun ini. Sudah tolong sekali lah turun padang. Of course. Let's go. Marketing juga. Kita macam mari macam tu lah. Ada alunan lagi. Mari. Raja Lelong. Sambil-sambil tu kita pun tolong masakkan murtabak jugalah, tapi mainly kalau yang menebar murtabak ayah dengan mak lah. So saya macam bungkus, tolong terbalik-balikkan murtabak, panggil-panggil orang. Suara kan? Tiba-tiba tak adalah tak belajar ilmu tiba-tiba. Boleh menebar juga. Boleh menebar juga. Cuma saya ni kurang pantas lah. Ayah lebih, of course saya lebih cekap kan. Begitulah. Jadi kalau nak bertanya kepada kedua artis kita lah, selalunya kalau kita ni nak bergerak ke arah fasa endemik kan. Jadi industri semakin terbuka dan sebagainya. Tapi selalunya orang di luar sana tak tahu macam mana keadaan industri hiburan sebab tu Ramadan ini. Jadi mungkin Asmida boleh terangkan dan mungkin sebab itulah dia terus berniaga. Okey. Macam saya memang dibesarkan dengan keluarga yang berniaga makanan. Jadi berniaga di bulan Ramadan itu bukan Ramadan je. Di bulan-bulan biasa setiap hari pun memang kami berniaga. Jadi kesan daripada pandemik dan sekarang endemik, sebenarnya endemik ni memberi satu ruang untuk kita bernafas lah kan Kak Farah, anak-anak seni kan, untuk kita bernafas balik setelah 2 tahun rasa macam di hujung-hujung hidung je kalau kan. di hujung tanduk begitu. Ya, betul. Tapi ramai juga saya tengok rakan-rakan artis yang lain bila kita berhadapan dengan fasa pandemik ni, mereka mengambil langkah untuk berniaga. Dan saya rasa itu salah satu inisiatif yang sangat-sangat baik, which is kita kena admit, kita kena terima yang kita berada di dalam tahap kesukaran. Kena kreatif. Kita kena be kreatif. Kita kan anak seni. So apa-apa kita buat pun. Masa pandemik saya rasa sesuai lah dengan Farah. Sebab pelatihan seni yang ada di studio ni kan. Yang di sini dan sebagainya, rupa-rupanya ini sebenarnya kata Farah, bila pandemik tu baru rasa macam
seni tu nak diketengahkan? Pada Farah, sebab Farah memang prinsip seni itu sangat luas. Kalau orang kata seni hanya berlakon, kan? Melukis. Tapi Farah tak. Farah memang daripada kecil, aim, hobi itu akan menjadi punca rezeki sebenarnya. Bukan sekadar suka-suka kosong. Okey. Benda itu pun memang Farah tanam pada anak-anak, kawan-kawan anak. Jangan hobi itu hanya untuk suka-suka. Kerana apa yang Tuhan bagi kat kita sebenarnya, apa saja, kalau pandai dorongkan benda tu, dia akan jadi punca rezeki kita. Sebab kita buat benda yang kita minat, benda yang daripada hati. So dia akan jadi lain-lain. Mana ada bakat di sana ada rezeki lah begitu kan. Jadi apa yang saya tertarik sebenarnya, saya ni peminat seni juga, saya tertarik hati dengan dulang yang saya pun saya tak tahu apa. Sebab saya diingatkan saya diingatkan dengan seorang maaf cikgu marah hari ini. Saya teringat dengan seorang lagi artis ternama yang dinamakan Vincent Van Gogh. Sini. Kan? Starry Night. Starry Night. Ada gaya dia macam tu. Jadi adakah itu ilham buat Farah? Okey. Farah daripada zaman muda, kau cerita pasal zaman muda je. Masih muda. YouTube, bila tak ada YouTube pun daripada buku memang suka tengok DIY apa orang buat tau. So bila kita terpanggil last 2 years saya tak silap Farah, Van Gogh dah buat 3D exhibition. Dia dah tahu. Farah cakap miss gila. So bila kita tengok Mak Salih kan selalu dia akan contempt atau buat cara lain kan. So Farah tengok tak ada lagi orang buat lukisan daripada resin. Yang direct resin. So dia memang susah sikit. Tapi yang ni mix media lah. Kita ada sharpkan dengan akrilik juga. So daripada tu Farah buat video tu, daripada resin tu buat Van Gogh punya yang ni, Starry Night. So dia tidak akan nampak sharp macam Van Gogh, tapi dia punya tu ada feel dia. Saya kalau saya dapat ni, kalau saya beli dulang ni kan, raya nanti macam ni ada macam. Cewa. Lepas tu bila bangun tu, sebab dia cantik kat sini kan, dah letak ke minum ya Cik Mak. Ada kena macam ni. Kita ambil masa sikit. Ke dapur dulu ya. Betul. Barulah nampak. Betul. Ini saya setuju Farah. Ini kau main cikgu kita ini jual betul. Jadi kalau kita nampak satu set dulang macam ni dan juga mungkin ada coaster atau alas gelas ni, berapa harga dia kalau kita beli? Dia tengok, dia ada satu tu yang 3D tu lain harga dia. Kalau yang macam ni dia start dalam 6, 7 macam tu. 6, 7 campur dengan coaster sekali. Ya, sekali itu package. Untuk saya dikatakan sangat berpatutan juga untuk saya hasil seni yang berkualiti tinggi. Alhamdulillah. Ada jugalah yang ingatkan murah. Tapi yelah yang itu dalam video tu yang itu bukti buat daripada resin. Ada juga yang ingat murah, orang ingat dalam 150, 200. Ada juga. Tapi orang kata sebab kita boleh tahu kalau orang tu dia tahu pasal art, dia tahu harga mahal. Betul. Barang saja yang mahal. Kalau barang, kalau let's say lah saya jual 200 kan, barang dengan benda-benda ni, upah saya dengan kreativiti. Sekarang yang kalau arts tu yang mahal tu pasal idea kreativiti tu yang mahal. Yang di mana orang Melayu susah sikit nak faham pasal benda tu. So saya memang start dengan harga yang mula-mula saya nak perkenalkan ni memang murah gila saya jual. 250. Serius masa PKP pertama. 250. Yes. Untuk orang kalau bila dia sekali dah beli satu, let's say lah coaster satu set 150 coaster 6 kan. Bila dia tengok dengan mata sendiri, dia akan nak tambahlah yang ini. Sebab dia orang baru start appreciate. Dia orang baru tahu kenapa kalau tengok macam gambar lah tak apa, bila dah pegang kilap macam kaca. Tapi bukan kaca. Benda tu. Kalau murtabak, dia hari ni beli satulah dulu. Dah sedap kan? Alamak, teringat dah. Saya nak 10 begitu. Selalu macam tu tak? Itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau kadang dia orang rasa orang yang biasa tu yang dah selalu tu dia dah tahulah. Orang yang baru-baru tu dia akan cuba dulu. Okey, esok lusa dia akan datang lagi. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Macam Asmida, perancangan bulan Ramadan macam mana? Sebab nanti kan nak raya, mungkin artis pun ada undangan menyanyi dan sebagainya. Ramadan ni? Bulan Ramadan ni saya memang ayah saya dah cakap awal-awal dah dengan saya. Masa PKP hari tu memang kita bolehlah
kira full on dekat kedai kan. Tapi sekarang ni bila industri kita pun dah kembali seperti biasa dan saya pun dah mula mengajar. Jadi masih bersyarah ya? Ya, saya mula mengajar di Aswara, alhamdulillah. So ayah kata kalau ada kerja tak apa, pergi dulu kerja. Kalau free datang. Kalau tidak tolong ayah macam tu. Kalau tak tolong datang cik. Bertugas ya, bertugas jangan lupa. Kalau ada macam ada persembahan, ada show dan sebagainya, itu adalah jalan rezeki bagi dia. Betul. Kalau nak cerita pasal rezeki pula, sebenarnya minta maaf kalau saya mencelah sikit sebab saya nak utarakan kadang-kadang komen-komen yang mungkin kurang sedap didengar atau mungkin negatif. Jadi saya nak tanya kepada Farah lah kan. Komen-komen negatif buat artis yang berniaga rezeki halal. Ada yang kata, nampak TV glamour rupanya lah berniaga tepi jalan. Stigma tu. Lepas tu ada stigma berniaga kat IG dah. Macam. Jadi mungkin pendapat Farah sendiri. Farah selalu benda-benda ni tak layan. Bagus. Tapi kalau layan jawapan Farah senang je. At least aku bos kepada diri aku. Aku tidak menjadi BALACY kepada orang lain. Itu je. Tapi buat apa nak balas, tak payah. Diam-diam je kan? Tak dapat apa-apa pun sebab biarkanlah diorang. Manusia. Biarlah mereka bermain. Biarlah mereka tu dengan labu-labunya. Okey, untuk yang berniaga Ramadan ni, Cik Mat Labu, selalu pukul berapa ni? Orang beratur pukul berapa kalau bazar Ramadan kan? Kita kalau kami ni macam pukul 5 bolehlah pergi. Tapi seawal jam berapa? Biasanya kalau hari-hari biasa, hari bekerja, selepas asar. Orang balik daripada pejabat lah dah pukul 5.30. Orang bos sampai waktu tu daripada 5.30 hingga pukul 7 tu agak memang selalunya memang crowded lah memang. Memang crowded lah. Tapi kalau hari Sabtu dan hari Minggu tu dia sebelah petang, sedang pukul 5, pukul 6 baru orang datang. Pasal hari Sabtu Ahad tu diorang ada di rumah, diorang datang beli-beli diorang balik. Kalau hari biasa tu daripada pejabat diorang singgah beli lepas tu balik kan. Betul. Okey. Jadi kalau kita nampak dengan kejayaan bisnes yang dikecapi setakat ini, mungkin lepas Ramadan nak continue ke? Kalau pendapatan kita lagi banyak niaga daripada bersyarah, Farah pun sama juga. Kalau pendapatan lebih bergantung kepada karya seni daripada karya seni di kaca TV ataupun di layar perak, macam mana? Adakah anda akan sanggup? Saya sejenis orang yang tak boleh buat satu benda sama. Dalam kalau satu hari pun saya boleh buat macam-macam. Dulu berniaga buah. Siang saya ni bila balik kerja saya akan pergi studio buat arts pula. Saya memang tak boleh duduk diam. Saya tak boleh buat satu benda macam kalau berlakon je tak boleh. Dia memang kalau saya pergi syuting pun tengoklah kalau lokasi dia ada tempat yang sesuai untuk selesa untuk tidur. Barang arts pun saya bawa dan saya berniaga dengan yang ini memberi pendedahan jugalah sini kepada masyarakat juga di samping berniaga kan. Tapi Farah pun ada berniaga makanan juga. Bubur je dah Farah dah tutup dah sebab tak cukup tangan. Memang sangat-sangat tak cukup tangan. Masa tu kita kena work smart. Kita kena fikir masa arts dengan bubur. Arts ni lagi senang. Saya tak payah nak dengan ni buat layan dan pulangan dia lagi okey daripada menunggu orang. Sebenarnya serial peniaga lah juga. Memang Farah memang suka berniaga. Berniaga suka mana yang saya suka. Tapi apa yang kita sukalah. Jadi bukan setuju kata saya kata bukan semua artis atau selebriti yang mempunyai naluri berniaga. Bukan semua boleh. Saya rasa memang betul pun. Maknanya semua ada orang contohlah semua orang boleh memasak contoh tapi tak semua orang boleh terima setiap apa yang rasa yang kita nak bagi tu kan. Maknanya ada orang kata macam dia ni pandai masak kat rumah tapi untuk berniaga lain tak boleh. So saya rasa bendanya aplikasinya tetap sama macam itulah. Ada orang suka nak berniaga tapi tak pandai berniaga. Ada orang yang pandai berniaga tapi tak ada bendanya. So lebih kurang sama saya rasa aplikasi dia. Tapi satu benda yang saya lihat kadang-kadang artis ni dia juga ada setengahnya mungkin ada stigma juga lama nak berniaga macam malu sebagainya. Dah ada bina nama besar dalam industri tapi apapun ini mungkin antara satu daripada contohlah juga kan. Maknanya tidak ada diskriminasi macam kalau aku berniaga pun aku tetap artis yang biasa je, kita manusia biasa juga kan yang ada sisi lain juga. Yang janji rezeki dia halal. Jadi untuk tutup wawancara ini mungkin harapan terus tirai terus tutup tirai kita sebab saya nak tanya
Mak Labu ni sebab bila nak agak habis ni, harapan Aidilfitri terutama untuk peminat-peminat luar sana. Okey, harapan Aidilfitri untuk peminat semua. Terima kasih kerana support saya. Dan sekiranya dalam masa perniagaan saya selama 30 tahun, sekiranya ada apa-apa kekurangan daripada saya, daripada segi ciri rasa, segi bahasa saya mohon jadi 10 mohon ampun dan maaf daripada keluarga saya. Baiklah Amin, terima kasih ya. Baik, dan kalau nak tahu Farah ni, Art by Farah Ahmad di IG. Mungkin banyak lagi nanti aktiviti yang boleh lihat di sana, nak tempah dan sebagainya, boleh nanti hubungi Farah. Baik, kita berehat seketika, kembali nanti kita akan bersama dengan Nas. Ini berkenaan dengan masjid dan juga tahfiz Cahaya Ramadan. Tepat sekali, semuanya selepas ini. Terima kasih kepada penonton sekalian yang masih setia bersama kami MHI untuk menghidupkan pagi anda. Dan dari Ramadan Mubarak yang mulia ini, kita mengambil peluang untuk memanjangkan pahala untuk berinfak dan berkhidmat kepada masyarakat. Jadi bersama kita pada pagi ini, mewakili Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, kita bersama dengan Ustaz Iqbal Zain yang akan berbicara tentang masjid dan tahfiz Cahaya Ramadan. Itulah topik kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak? Alhamdulillah. Ramadan Mubarak kepada Ustaz. Dan bolehkah Ustaz ulaskan sedikit tentang tajuk kita hari ini, masjid dan tahfiz menjadi cahaya di bulan Ramadan? Baik, terima kasih Nas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang menonton sekarang ini adalah sangat bertuah dan dipilih oleh Allah untuk menonton perkongsian hari ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selagi ada masjid yang mengumpulkan para mukmin untuk bersujud kepada Allah, dan selagi ada tahfiz yang mengajar lidah orang Islam untuk membaca kalam Allah, yakni Al-Quran, maka negara ini masih akan dapat terus berdakwah, menyebarkan khabar baik daripada Allah kepada seramai mungkin masyarakat kita. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, masjid dan pusat tahfiz diimarahkan dengan solat sunat dan bacaan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Bayangkan jika ianya tiada, maka kita akan kekurangan para ilmuwan Islam dan ulama. Tidak akan ada majlis ilmu dan solat berjemaah. Ini adalah amanah yang kita harus lindungi. Setiap orang yang menggelar dirinya sebagai orang Islam di negara ini, lebih-lebih lagi bagi mengagungkan bulan Ramadan ini, kita mengambil kesempatan, peluang dan ruang ini untuk menghidupkan rumah-rumah Allah SWT dengan memperbanyakkannya dan memperbanyakkan tahfiz di atas muka bumi ini bagi menggembirakan Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan syiar Islam. Mudah-mudahan dengannya tersebar Islam dengan lebih pesat lagi. InsyaAllah, itulah dia matlamat. Jadi apakah lagi matlamat pertubuhan mihrab untuk Ramadan ini Ustaz? Baik, Islam itu bersaudara. Bagi melahirkan lagi hafiz dan hafizah, haruslah kita bina lagi tahfiz yang memenuhi syarat. Serta bagi membina ukhuwah sesama saudara Islam, kita harus membina masjid juga. Atas dasar itu, pertubuhan mihrab merasakan berkepentingan untuk merancang satu tindakan yang konsisten untuk menjamin kelangsungan Islam pada masa hadapan dari pelbagai sudut. Sebab kami memilih masjid dan institusi tahfiz adalah kerana kami yakin itulah legasi yang akan membantu kita pada masa akan datang. Sedangkan persediaan itu perlu dilakukan sekarang bagi menghadapi zaman fitnah yang makin memuncak dengan melahirkan lebih ramai mukmin yang mempunyai jati diri Islam yang teguh. Maka kerana hajat ini, saya ingin memohon orang ramai agar menyumbang kepada dana pembinaan ini agar kita dapat menjayakan pembangunan aset Islam. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan, segala infak dan juga ringgit yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ianya digandakan pahala dan gandarannya, dan Allah Ta'ala melihat dan memandang setiap perlumbaan orang-orang Islam di dalam bulan Ramadan dalam mengejar kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah Ustaz, jadi di sini boleh kita tanyakan perincian masjid dan tahfiz yang ingin dibantu oleh pertubuhan mihrab ini? Baik, masjidnya adalah Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Cuh, Rawang, Selangor. Ini adalah sebuah masjid yang sudah sangat uzur dan ia menjadi persinggahan jemaah yang melalui jalan kawasan tersebut dan juga menjadi tempat bergantung komuniti setempat untuk berkumpul,
bagi sebarang majlis ilmu atau majlis-majlis lain yang boleh mengimarahkan masjid tersebut agar persaudaraan Muslim di komuniti tersebut terus dipelihara oleh Allah dengan rahmatnya. Namun, masjid ini kini memerlukan dana bagi membina semula masjid agar dapat mengelakkan kos bulanan yang tinggi akibat masalah baik pulih yang tidak henti-henti akibat keuzuran masjid tersebut. Tambahan juga, penduduk juga mendesak agar masjid ini dibesarkan lagi agar dapat memuatkan lebih ramai jemaah dalam masjid baru nanti. Lagi selesa suatu masjid itu, lagi mudah kita berdakwah memperkenalkan Islam melalui masjid ini. Bagi tahfiz pula, pertubuhan mihrab akan membantu beberapa tahfiz yang terpilih untuk dibangunkan mengikut kriteria dan kelayakan serta mempunyai standard pendidikan yang tinggi dan yang paling utama tahfiz tersebut adalah berdaftar mengikut undang-undang negara. Namun usaha ini memerlukan sokongan daripada orang ramai, terutamanya kita sendiri umat Islam yang sangat terkenal dengan semangat cintakan agama bagi merealisasikan matlamat ini. Itu saya setuju dengan semangat cinta rakyat Malaysia. Jadi apakah sasaran pertubuhan mihrab dan bagaimana kita orang ramai dapat membantu? Baik, sedekah muslimin muslimat yang dirahmati Allah walaupun kecil tapi ianya amat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi jika ianya dilakukan dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, ayat ini 7 biji. Pada tiap-tiap biji ada menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Tutup mata tuan-tuan dan puan-puan dan berinfaklah. Jangan simpan apa yang ada, jangan takut habis. Sumbanglah sebaiknya bagi pembinaan ini. Apa yang kita tanam pada hari ini, itulah yang kita tuai kelak di hari akhirat. InsyaAllah, Allah akan balas di dunia dan akhirat nanti. InsyaAllah. Allah balas terus di dunia adalah sedekah. Nak lagi manfaat, sebarkan juga laman web www.infakmihrab.com dan berdakwahlah pada kenalan lain sekali agar mereka turut bersedekah bersama-sama. Bayangkan fadilatnya. Bayangkan fadilatnya, inilah peluang kita sedekah masjid dan juga tahfiz sekaligus dalam satu masa. Inilah peluang yang Allah SWT membuka kepada penonton kita semua. Baiklah, terima kasih ya diucapkan kepada Ustaz Iqbal Zain, pendakwah daripada pertubuhan mihrab kita. Terima kasih. Kita berehat dulu seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan Fariha pula dengan satu mesej istimewa. Semuanya selepas ini. Baiklah, kita kembali di Malaysia hari ini. Seperti yang saya janjikan, sebenarnya Fariha yang sepatutnya bersama kita sedang bersiap sedia. Sementara itu, kita akan kupas suatu topik yang mungkin tidak muncul dalam percakapan seharian, iaitu sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Apa yang hidup pastinya akan mati. Jadi dengan ini kita berdiskusi tentang sumbangan kain kafan ini bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti kita daripada Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah yang saya kagumi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat? Sihat, alhamdulillah. Tiap kali saya bersiaran pastinya ada jodoh bersama dengan Ustaz Hanafiah. Jadi kita nak, boleh tak Ustaz kongsikan dengan pendengar-pendengar di luar sana tentang kempen sumbangan kain kafan? Bukan selalu kita dengar ya. Silakan. Betul. Alhamdulillah. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dan hari ini kita dengar orang mati, besok lusa kita dengar orang mati. Mungkin semalam kita dengar orang mati, esok lusa orang dengar pula kita yang akan mati. So ketika kita mati ni, kalaulah kita hidup susah, tiba-tiba bila kita mati, kita boleh menyusahkan keluarga kita kalau keluarga kita susah. Sebab nak menguruskan satu jenazah pada hari ini, kosnya cecah 1,800 hingga ke 3,200. Jadi tuan-tuan, bila kita hidup senang, kita tak rasa susah. Tapi bila kita golongan B40 ataupun mereka yang benar-benar memerlukan, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni sangat susah. Dan apa berlaku? Kita buat kempen
daripada pertubuhan sukarelawan Adiniyah ini, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk menerima bantuan set kain kafan ini. Dan ingatlah bila dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, jika harta si mati tidak cukup untuk menguruskan kematiannya, maka ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan untuk membiayai kos pengurusan jenazah. Sebagai tanda hormat, bantu-membantu, sokong-menyokong sesama manusia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertubuhan Sukarelawan Adiniyah ini telah ditubuhkan daripada tahun 1985 lagi. Kita banyak buat wakaf solar, wakaf Al-Quran, pam air. Sehingga tahun 2017, kita berjaya membina 18,605 unit pam air di beberapa buah negara. Dan sepanjang PKP hari itu, 10,000 penerima sekitar Kelantan, Terengganu, Lembah Kelang untuk menerima bantuan tabung islah untuk golongan fakir miskin dan B40. Dan tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ramai orang susah akibat COVID. Sebelum COVID pun dah ramai yang susah. Bagaimana kes-kes pengurusan jenazah ini dapat kami bantu melalui Persatuan Adiniyah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, dalam bulan Ramadan ni kita kena rebutlah peluang untuk kita menyumbang, tak banyak sedikit. Telah sampai berita ni ke rumah tuan-tuan tentang kita nak cari dana untuk Persatuan Adiniyah ni. Tak lain dan tak bukan, tuan-tuan bantulah, tak banyak sedikit. Ada nombor telefon tertera, ada apa ni, kita sumbanglah kain kafan ini. Mudah-mudahan mungkin satu hari nanti kita yang jadi penerimanya. Wallahualam. Baiklah, Ustaz, saya pun muskil ingin tahu ya, bolehkah Ustaz kongsikan apakah yang akan disumbangkan dalam kempen kain kafan ini? Silakan. Kita tengok satu set kain kafan ni, dia bernilai lebih kurang RM300. Ada kain kafan, kain tutup muka, gamis, jubah, kain kemban, sarung, telekung, tali gini. Semua set lengkap. Sarung tangan, kapas, serbuk cendana, semua komplit. A sampai ke 20 item kita dah siapkan. Jadi tak susahlah. Kita serahkan kepada mereka dan mereka serahkan kepada masjid. Masjid akan uruskan pengurusan jenazah mereka. Wallahualam. Jadi itulah proses yang atau bakal dilaluinya. Jadi macam mana manfaat pula kepada orang ramai untuk memberi sumbangan kepada kempen kain kafan kepada yang memerlukan ini, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, Ustaz? Tuan-tuan nampak skrin ni ada nombor akaun, nombor telefon tertera. Tuan-tuan kalau ragu-ragu boleh hubungi terus nombor telefon ini 011-5506-6972 Ustazah Azwani. Dan nombor telefon Cik Ani ada kat situ. Dan ada nombor telefon ni, tuan-tuan, telefon dulu, tanya berapa banyak yang kami telah edarkan. Dan alhamdulillah, cerita kami lebih daripada 50,000 orang yang kurang berkemampuan untuk menerima set kain kafan ini. Dan tuan-tuan boleh masuk ke www.sumbangan kain kafan. Tuan-tuan boleh nampak terus, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah di atas juga perjuangan pertubuhan Sukarelawan Adiniyah ini yang sentiasa cakna akan masalah masyarakat setempat. Jadi sekali lagi mungkin wara-warakan buat terakhir buat penonton kita, bagaimana kita dapat menginfak. Silakan. Sedekah dalam bulan Ramadan adalah sedekah yang besar ganjaran dia. Rebut peluang ini. Dan ingat, ciri orang bertakwa adalah takut dan taat. Dan orang yang bertakwa yang pertama sifat dia adalah pemurah. Pemurah. Bila pemurah ini, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Itu ciri orang bertakwa. Nak tengok kita ada takwa, tak ada takwa, itulah dia. So, rebut peluang ini untuk mendapat takwa di dalam bulan Ramadan. Kalau tak bukan dengan menyumbang bersedekah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hanafiah Malik kita, pendawa selebriti dari Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah. Teruskan usaha anda dan kita teruskan dengan Fariha kita. Silakan.
Baik, sebelah ni je kita berjiran. Macam tu. Baik, kita teruskan pengisian Syai ini berkenaan dengan Free Meals on Wheels. Katanya ini antara usaha yang dilakukan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi kita nak terus bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBM. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Kongsikan berkenaan dengan usaha Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Baik, insyaAllah. Ustaz Muhammad, kami di pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia nak kongsi pada hari ini satu program yang kami jalankan bersama dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia, sebagai rakan usaha kami untuk sepanjang bulan Ramadan ini yang kami namakan sebagai program Free Meals on Wheel program untuk menyediakan juadah berbuka puasa kepada fakir miskin yang sakit terlantar dan yang terbatas pergerakan. Sebenarnya, program Free Meals on Wheel ini telah berlangsung sekian lama sepanjang tahun. Tetapi pada bulan Ramadan ini, kami menjalankan kerjasama dengan UTM untuk menyampaikan juadah berbuka puasa kepada kepada fakir miskin yang terlantar yang sakit terlantar dan terbatas pergerakannya, untuk memastikan mereka-mereka yang tak mampu untuk keluar ini, tak mampu untuk mendapatkan makanan dengan sempurna ini, dapat menikmati juadah berbuka puasa menjelang waktu berbuka puasa. Seperti yang kita tahu, ramai daripada masyarakat kita yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga ekonomi yang tak menentu ni semenjak daripada COVID hari itu ni. Apatah lagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara Islam kita yang diuji dengan kemiskinan, bukan sekadar kemiskinan, bahkan tak mampu pula untuk mendapatkan juadah berbuka puasa sebagaimana kita, disebabkan oleh sakit dan juga terhalang. Maka dalam keadaan kita sedap dengan ahli keluarga kita buka puasa, menyediakan makanan juadah berbuka yang berbagai pilihan yang indah dan sedap, subhanallah, kita ingat juga saudara-saudara Islam kita yang diuji dengan kefakiran, miskin, asnaf-asnaf, bahkan yang sakit pula, yang terlantar pula, tak ada pula orang nak tolong pergi beli dan sebagainya, tak ada bantuan. Mereka juga berpuasa sama macam kita tapi tak ada daya dan upaya untuk keluar membeli juadah ataupun menyediakan juadah berbuka puasa salih asmat pada hari-hari mereka berpuasa tersebut. Maka saya pada hari ini, hari Jumaat penuh barakah ini, jomlah kita sama-sama bersama dengan kami, kita salih asmat menyediakan makanan untuk orang. Sebab Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan kita menyediakan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahala baginya seperti mana dia berpuasa, apatah lagi kepada saudara dan sahabat-sahabat kita yang sakit dan miskin ini, insya-Allah. Jom tuan-tuan masuk ke website kita ybim.org.my ataupun tuan-tuan boleh imbas QR code yang terpapar di skrin tuan-tuan tu untuk memudahkan tuan-tuan menyebarkan Ustaz Syamad mendapatkan maklumat. Dan jangan lepaskan peluang pada hari Jumaat dan pada bulan Ramadan penuh barakah ini, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi di atas perkongsian ini. Moga-moga apa yang dikongsikan ini dapat lagi mendapat sumbangan yang banyak untuk membantu mereka yang memerlukan untuk program Free Meals on Wheels oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Baik. Kita telah pun selesai kedua-duanya. Kita selesai kedua-duanya dan kan? Nampaknya alhamdulillah. Fariha nampak macam ada mengantuk sikit gitu kan. Mentang-mentang kita bersiaran di Ramadan yang mulia ini, tapi saya ingin menzahirkan rasa kagum saya kepada ustaz-ustaz yang membawa topik-topik mereka. Kita terus cekal untuk membantu mereka dalam masyarakat ya. Okey. 7 hari mencintaiku. Saya sekarang. 3. Kita akan kongsikan ini berkenaan dengan sebuah karya Siti Rosmizah, 7 hari mencintaiku 3. Bakal kembali lagi. Jadi jangan lupa untuk ikuti musim terbaru 7 hari mencintaiku 3 mulai 16 April ini. Jam 6.58 petang di TV3. Jadi kepada anda peminat Syukriyah ya, Siti Salihah, 7 hari mencintaiku ni dah sampai part ketiga dah sudah ya. Mungkin penangan mereka yang hebat. Jadi kita akan jumpa pada minggu depan hari Isnin dengan pelbagai informasi dan pengisian yang menarik. InsyaAllah saya akan bercuti selama 2 minggu. Selamat menjalani ibadah umrah InsyaAllah bersama bonda nanti. InsyaAllah bonda dimudahkan semuanya urusan. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada kru-kru MHI yang terpaksa saya tinggalkan untuk 2 minggu ini. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa minggu depan.